Selamat datang kepada Setang. Ya. Soalan ini adalah berdasarkan daripada pelajar-pelajar dari kelas Pinter City 08 berkaitan dengan tajuk network. Alright. Soalan yang pertama, what exactly is a switch? What exactly is a switch? So basically switch ni kita adalah satu device elektronik, okay. Bentuk dia macam kotak dan kita ada banyak port. Okay. Okay. Port ni kadang-kadang port untuk UTP cable yang kita sambung RJ45 connector, atau yang baru kita ada yang switch untuk fiber optic lah. Right? So kita ambil yang RJ45. So biasanya switch ni kita simbolkan dengan begini. Ini standard simbol lah kalau orang network switch ni. Okay. So fungsinya biasanya kita mau buat satu local area network yang simple. Okay. Simple lah. So biasanya kita ada sini satu server dan yang lain pada client 1, client 2, and maybe client 3. So biasanya switch ni dia ada banyak port lah, 24 port, 48 port, depend on model lah. Harga yang branded seperti yang Cisco, CIS, CO. Yang branded ni boleh mencecah ratusan ke ribu ringgit lah. Biasanya fungsi switch ni kita akan travel melalui switch ni, dan switch ni akan bagi ke destinasi masing-masing mana yang dituju. Itulah secara asasnya switch. What exactly is a router? Okey, router ni kita guna simbol bulat, dan ini simbol yang standard lah untuk router. Biasanya kita ada satu network. Okay, sini ada LAN 1. Contoh sini ada satu port. Port ni akan sambung ke router, dan sini akan pergi ke satu LAN network yang kedua. Okay. Biasanya LAN 1 dengan LAN 2 dia tak boleh berhubung. Bila adanya router dan kita set dia punya router configuration, barulah these two networks boleh berhubung lah. Dan router kadang-kadang rupa fizikal dia sama seperti switch, tapi kena tengok label lah. Harga pun ratusan ke ribu-ribu ringgit. Soalan yang ketiga, kenapa masih ada yang menggunakan wired transmission media sedangkan wireless transmission media lebih mudah dan bagus untuk digunakan? Wired dengan wireless. Jadi wireless apa lebih mudah dan senang. Okey. Kenapa masih perlukan wire? Sebab kadang-kadang kita punya saiz geografi kita jauh. Okay. Wire itu penting. Untuk wireless, kalau untuk meliputi satu kawasan luas, kita perlukan pos, iaitu RM lah, pos yang tinggi. Kamu perlukan let's say menara pemancar. Itu antara contohlah, menara pemancar seluler yang banyak. Itu yang menyebabkan kos. Walaupun dia memudahkan, tapi kos dia banyak. Kadang-kadang wire ni lebih menjimatkan kos dan boleh meliputi geografi yang luas. Right? Soalan yang keempat adalah how the data move from computer to one another. Okay. So biasanya kita ada satu PC, right? Di sini kita ada satu port, iaitu LAN ataupun
kita panggil Ethernet port. Okay, di sana port kita akan bersambung dengan kita punya kabel. Let's say UTP kabel. Okay, sini kita ada RJ45 connector. Okay, kalau kita lihat kita punya kabel di kepala plastik tu kan disambung. So biasanya data akan melalui daripada komputer kepada port ini melalui transmission media kita, dan next kepada kita punya switch. Okay, ini akan bersambung lah. So ini ialah switch, dan dia akan melalui switch hinggalah keluar ke destinasi yang ditujui, iaitu PC lagi satu. Di situ juga dia sambung dekat dia punya port LAN ataupun Ethernet dia lah. Dan dia berlaku dengan pantas lah. Dia dah sampai sini, sini akan berlaku dengan cepat. Kita tak dapat tengok sebab benda ni berlaku dengan cepat, sebab teknologi sekarang semakin pantas. Soalan yang seterusnya, explain what is exactly dial-up modem. Alright, dial-up modem. Okay, dan kalau kita tengok perkataan tu sendiri, dial-up tu adalah kita perlu dial. Bila melibatkan dial ni, kita melibatkan telefon. So modem daripada perkataan modulator, demodulator. So modem jenis dial-up ni adalah satu device di mana kadang-kadang modem ni sudah dalam bentuk card disambung di dalam motherboard. Kadang-kadang dia berbentuk device juga lah. Okay, dia dalam bentuk device, dan ini disambung kepada talian telefon menggunakan konektor RJ11 yang lebih halus. Kalau tengok di telefon ada yang port dia macam lebih halus tu ke talian kita, talian tiang telefon kita lah, tiang telefon. Okay, ini akan connect kepada kita punya ISP, iaitu Internet Service Provider. Sebagai contoh, kalau yang biasa kita punya Telekom. So dial-up modem ni seolah-olah satu telefon yang akan dial kepada servis Telekom ni. So teknologi ni satu teknologi yang lama lah. Kalau kita guna dial-up modem ni, orang mau call kita tak boleh, sebab seolah-olah telefon tu sedang digunakan, engage. So masa zaman ni dalam 90-an lah, Mr. Tilai sempat this teknologi. Kalau kita call, engage, dan masa kita guna internet ni dia akan ikut berapa banyak kita lama guna, makin mahal lah dia punya charges dia. So biasanya ini dah teknologi yang dah kurang digunakan lah, sebab sekarang kita ada teknologi broadband dan Telekom sendiri dah ada fiber optic unify. Alright. Soalan yang seterusnya adalah, explain more about packet. Packet So packet ni adalah satu unit untuk penghantaran data. Okay. Contohlah kita ada satu data. Data ni akan dipecah kecil. Okay. Contoh saya pecah ni 4 supaya nanti dia boleh travel melalui contoh switch tadilah. Okay. Dia boleh travel satu sehinggalah destinasi. Okay. Contoh kita ambil lah, ni ada 4 bahagian 1, 2, 3, 4. Nanti dia masa dia travel, mungkin dia akan dalam keadaan 4, 2, 3, 1. Jadi dekat sini dia akan sampai A, 2, A, 3, T, 1, D. Kan?
Jadi sebelum dia sampai destinasi ini adalah satu proses di mana dia akan menyusun balik paket-paket ni kepada data itu kembali. Jadi dia akan jadi ini dia punya analogi lah. Okay. So paket ni travels dia macam unit-unit. Kalau dalam fisika kimia, atom kan, partikel halus yang ni lebih kurang idea dia macam tu lah. How they travel, bila sampai destinasi dia combine balik menjadi satu yang lengkap. Right? Soalan yang seterusnya, why we don't use only one way to send communication signals? Okay, communication signals. Kenapa kita tak guna satu saja? Sebab kalau kita fikirkan kita punya dunia ni luas Bila melibatkan keluasan, kadang-kadang kita perlukan signal yang boleh dicapai. Signal yang boleh dicapai ni biasanya kita perlukan yang mudah ialah yang wired. Kalau macam kawasan yang lebih sempit, kita boleh gunakan wireless. Dan kita kena lihat teknologi semakin berkembang. Kalau kita harapkan satu signal saja, susah untuk teknologi itu mau berkembang ya. Sebagai contoh, dulu kita ada teknologi 3G, sekarang jadi 4G dan semakin advance 5G. So we tak boleh rely on one signal saja supaya benda ni boleh upgrade dan ikut arus teknologi. Soalan yang terakhir, which one is more faster on sending communication signals, wired or wireless transmission media? Faster. So untuk faster ni juga dia bergantung kepada lokasi. Okay. Sama ada lokasi kita luas ataupun kecil, dan apa medium yang kita gunakan. Macam tadi kan, walaupun kita guna wireless, okay, tetapi ada juga yang menggunakan fiber optic. Okay. So fiber optic ni daripada cahaya. Kadang-kadang fiber optic lebih laju berbanding wireless. Yang kadang-kadang wireless ni dia boleh ada interference ni gangguan lah. Kadang-kadang tembok kita, alat-alat elektronik lain boleh mengganggu signal wireless itu. So untuk mengatakan mana satu faster dan tu bergantung. Kita tak boleh define dia totally lah. Dia bergantung pada situasi. Right? Terima kasih. Itu saja dari saya.